Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. Hari ni hari Khamis. Sepatutnya Kak Mas live hari Rabu sebenarnya, semalam kan. Tapi sebab semalam ada hal sikit, so hari ni Kak Mas buat live macam biasa. Okey. Okey, masuk dan share dulu. Okey. Bagi ramai yang tengok, hari ni Kak Mas nak share tentang apa pantang larang untuk ibu yang hamil. Pantang larang untuk ibu yang hamil. Tapi pantang larang dia yang Kak Mas nak share ni tak banyak lah. Okey, dalam 3 sahaja macam tu. Tapi kena masuk dan share dulu. Kemudian nanti kita akan buat kontes untuk kita punya followers setia. Followers setia Bimam, page Bimam HQ Pakar Penyusuan ni. Siapa followers setia, kita nak bagi cash reward. Siapa yang tak nak cash, betul tak? Semua orang nak cash. So nanti Kak Mas kita akan buat satu kontes cash reward. Mungkin tengoklah, mungkin dalam minggu depan tu kita akan umumkan dan kita akan bagi tahu apa syarat untuk join kontes tu. Macam tu, senang saja. Okey. So sekarang masuk dulu. Dah ada mata-mata yang tengok, yang ada kat situ yang dah tengok. So Kak Mas pin number dulu untuk siapa-siapa yang nak tanya tentang Bimam, nak beli Bimam, boleh WhatsApp dekat nombor yang Kak Mas dah pin tu. Okey. Kuat sangat ke? Okey. Hai Hani Suraya. Kita buat live ni, setiap minggu kita buat live ni sebab kita nak bagi lebih ramai orang aware tentang macam mana penjagaan ataupun apa-apa tips untuk ibu hamil, untuk ibu menyusu. Okey. So kita memang nak semua orang semua orang ada ilmu tentang cara macam mana nak handle bayi ke, tentang penyusuan ke, tentang penjagaan ibu hamil, ibu menyusu. Kita memang akan share lah. Okey, kita akan share apa info yang kita tahu, kita akan share. So hari ni so masuk dan share dulu. Okey, masuk dan share dulu. Hari ni yang Kak Mas nak share adalah apa pantang larang ibu yang hamil. Pantang larang ibu yang hamil ni. Okey. Kita kena pantau lah, especially masa trimester pertama. Okey. Trimester pertama ni dia selalu 3 bulan yang pertama lah. Okey. Sebab kita hamil ni ada ada 3 trimester. 3 trimester kan, 9 bulan. So dia 3 trimester lah. Trimester pertama, trimester kedua, trimester kedua dan trimester ketiga. Dia ada 9 bulan kan. So dia ada 3 trimester bila kita hamil ni. So trimester pertama adalah trimester yang memang kita betul-betul kena jagalah. Okey. So yang hari ni Kak Mas nak cerita ni tentang pantang larang masa trimester yang pertama. Okey. So tak boleh nak ambil ringan benda ni. Okey. Sebab masa trimester pertama adalah perkembangan embrio tu sendiri. Okey, dia nak berkembang. Masa tu lah jadi proses persenyawaan ke apa semua, perkembangan embrio tu. Lepas tu masa tu lah biasanya ibu yang hamil ni dia akan mengalami muntah-muntah lah, morning sickness lah orang panggil kan. Morning sickness masa tu akan jadi lesu kan. Waktu tu lah. Okey. Waktu yang trimester pertama itulah. Jadi pantang larang untuk ibu yang hamil semasa trimester pertama ini adalah pantang larang ni memang kena betul-betul kena stop. Betul-betul kena stop. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah kena berhenti merokok. Jangan ingat perempuan tak ada yang hisap rokok. Zaman sekarang ni kan, daripada dulu lagi sebenarnya ada kan. Tapi untuk ibu yang hamil ni memang kita kena pantang benda ni. Okey, memang sangat-sangat kena stop lah. Memang betul-betul kena stop. Sebab apa? Sebab dia
akan memberi kesan kepada bukan sahaja pada ibu tu sendiri, dia akan beri kesan kepada bayi tu juga. Okey. Sebab merokok ini dia akan menyebabkan kecacatan pada fetus. Kecacatan pada bayi itu sendiri. Lepas tu dia boleh menyebabkan bayi itu kurang berat. Okey, bila lahir tu kurang berat ataupun pramatang lah. Okey, kurang berat. Lepas tu yang ketiga adalah dia boleh menyebabkan keguguran. Keguguran juga. Okey. Bila ibu ni seorang perokok yang tegar, dia akan menyebabkan keguguran. Dan dia akan dia akan menyebabkan kandungan di luar rahim. Kandungan di luar rahim ni pun bahaya juga. Okey, memang sangat bahaya. Tak boleh nak mengandung di luar rahim. Dia kena duduk dalam tempat dia lah, dalam rahim tu. Okey, itu adalah antara kesan-kesan kepada ibu yang perokok tegar ni. Okey. Sebab memang dah banyak kajian lah, ibu-ibu yang mana yang merokok ni dia risiko kematian akibat sudden death. Okey, ataupun dipanggil sebagai SIDS. SIDS ni adalah Sudden Infant Death Syndrome. Tiba-tiba meninggal. Okey. Yang ini SIDS ni adalah keadaan di mana bayi yang berusia kurang daripada 1 tahun mati di atas sebab yang kita pun tak tahu kenapa. Sebab tu dipanggil sudden death kan. Sebab kita tak tahu pun apa punca baby ni meninggal ni. Kan. So sebab itu ini benda ni SIDS ni dia banyak terjadi kepada ibu-ibu yang perokok tegar ni. Okey, sebab tu kita kena make sure ibu yang hamil tu kena pastikan memang tak isap rokok. Kena stop terus. Macam tu. Okey, itu yang pertama. Kemudian pasangan, okey, pasangan ataupun suami yang mana yang merokok pun dinasihatkan supaya suami juga committed lah ataupun memberi komitmen untuk berhenti juga rokok. Sebab apa? Sebab walaupun dia dipanggil macam ibu yang hidu asap rokok ni, dia dipanggil sebagai second smoker lah, betul tak? Okey, second smoker. So walaupun dia tak isap rokok, okey, tetapi bila dia bau asap tu, dia akan jadi macam dia akan efek jugalah, macam seolah-olah dia yang isap rokok, betul tak? Okey. Kenapa kita suruh pasangan pun ataupun suami berhenti merokok juga? Sebabnya sebab merokok ni akan membuatkan kerosakan DNA pada sperm. Pada sperm tu, okey. Dia akan merosakkan DNA pada sperm. Dia akan mengurangkan kadar rembesan hormon. Berkaitan dengan kesuburan ni, dia memang akan kacau. Kalau merokok ni dia akan kacau banyak part yang kesuburan kita lah. Okey. Kita punya hormon, kita punya sperm akan terganggu. Okey. Rosak lah, banyak sperm yang rosak. Lepas tu ovum untuk perempuan pula, kita punya telur pun banyak yang tak elok, rosak kan bila kita si ibu tu merokok. Okey. Kemudian dia akan mempengaruhi keadaan persekitaran rahim juga. Rahim tak sihat lah sebab rokok ni dia banyak nikotin, dia banyak bahan-bahan beracun kan. So memang tak elok lah untuk badan kita, termasuklah rahim tu. Okey. Sebab tu kena pantang, berhenti terus merokok ni. Okey. Ibu kena berhenti, ayah pun kena berhenti. Macam tu. Okey. Pantang larang ibu yang mengandung yang nombor 2. Apakah itu? Okey. Yang kedua adalah elakkan minuman berkafein ataupun yang beralkohol. Trimester pertama tadi kan, trimester pertama bulan pertama sampai ke-3. Okey. Yang ni memang sangat penting, kena kurangkan ataupun elakkan minuman berkafein dan juga beralkohol. Minuman beralkohol ni boleh menyebabkan kecacatan fetus. Sama macam merokok tadi. Menyebabkan kecacatan fetus, menyebabkan kelahiran pramatang, sama juga. Menyebabkan keguguran, sama juga. Yang tadi merokok pun sama juga. Dia punya kesan dia, ini kesan dia akibat daripada minum
minuman yang beralkohol. Okey. So kajian menunjukkan 3 daripada 4 orang wanita yang mengambil minuman beralkohol ni akan mengalami kecacatan fetus, keguguran dan juga kelahiran dalam tempoh yang terlalu awal, maksudnya pramatang. Okey, dia akan dapat kesan ni juga, sama macam merokok tadi. Bayangkan 3 daripada 4 orang wanita ni, kajian ni 3 daripada 4 orang wanita ni, okey, 3 daripada diorang ni akan mengalami yang mana yang minum minuman beralkohol akan mengalami keguguran, kelahiran pramatang dan juga kecacatan fetus. Okey, sangat-sangat tinggi dia punya dia punya data dia sangat tinggi. Sebab tu tak boleh nak ambil alkohol ketika hamil. Itu sangat-sangat penting. Lepas tu kafein. Minuman berkafein ni dia boleh menyebabkan komplikasi kesihatan bagi untuk fetus dalam jangka masa yang panjang. Okey. Dalam jangka masa panjang, kesan dia, risiko baby punya berat ni, berat dia akan rendah. Itu sebab dia pula kafein tu. Tadi kita cerita tentang alkohol kan, minuman beralkohol. Yang ni pula tentang kafein. Dia boleh menyebabkan bayi tu kurang berat. Kurang berat. Okey. So kafein ni terdapat dalam pelbagai jenis makanan ataupun minuman. Bukan sahaja kopi, tapi dia ada juga dalam teh, dia ada juga dalam air coklat, dia ada juga dalam air tenaga, air berkarbonat seperti cola ke apa kan. Okey. So kalau kita nak juga minum minuman yang ini kan, kalau kita nak juga minum selain daripada air kosong, kadang tu macam jemu jugalah minum air kosong kan waktu hamil kan. So kita gantikanlah minuman berkafein itu dengan air mineral ataupun jus buah ataupun kopi yang decaf. Decaf ni kopi yang tanpa kafein. Okey. Decaf bolehlah. Kalau macam nak sangat minum minuman yang berkafein kan, ada sebab orang Malaysia ni dia memang penggemar kafein sebenarnya. So kita boleh ambil kopi yang decaf. Okey, dia tak ada kafein dalam tu. Okey. Pantang larang yang ketiga. Ibu yang hamil ni, yang mengandung ni, especially masa trimester pertama, mesti kena ambil suplemen prenatal dan minum air yang secukupnya. Memang kena ambil suplemen banyak. Kalau orang zaman dulu dia kata jangan ambil vitamin apa semua ni, sebab nanti baby lahir tu besar, susah nak beranak. Bukan yang tu jangan ikut yang tu. Okey, yang itu bukan fakta, yang itu mitos sahaja. Okey. Trimester pertama nutrisi ibu memang tak cukup. Kalau nak ambil, kalau baby tu dia nak membesar dalam perut ibu tu, kalau nak mengharapkan nutrisi yang ibu makan setiap hari, nasi, sayur, buah apa semua, memang tak cukup. Sebab itu ibu yang hamil kena ambil suplemen tambahan, prenatal punya suplemen, untuk nak bantu juga supaya baby tu, fetus tu bertumbuh dengan baiklah, pertumbuhan yang baik, macam tu. Okey. So masa trimester pertama tu baby tu banyak dia punya proses dia. Masa tu lah dia nak membentuk organ kan. So organ-organ penting terbentuk masa trimester yang pertama. Sebab itulah ibu yang hamil masa trimester pertama tu especially memang kena ambil prenatal supplement. Sebab organ yang penting tu memang masa trimester yang pertama tu. Dia punya tunjang dia punya otak dia, masa tu tulang dia apa semua kan. So kalau tak ambil semua suplemen ni, kita takut baby tu akan terencat ataupun cacat lah. Cacat macam tu. Okey. So penting ibu kena ambil apa, vitamin seperti apa, suplemen vitamin tu lah, seperti acid folik ke, dia adalah kalau pergi klinik tu memang doktor dia akan bagi siap-siap lah, dia akan prescribe apa suplemen yang sesuai untuk ibu yang hamil, macam tu. Okey.
Lepas tu jangan rasa macam benda tu satu beban ke ataupun panik ke apa semua kalau ada macam pendarahan ke apa, spotting. Okey, spotting maksudnya macam apa? Dia ada keluar macam pendarahan yang warna coklat ke apa ke, jangan risau, jangan takut pasal benda tu. Okey, kalau jadi benda tu kita boleh especially masa trimester pertama, yang itu bukan satu benda yang perlu dirisaukan lah. Bukan satu benda yang kita nak risau. Tetapi kalau nak confirm, kalau nak kepastian, kena jumpa doktor. Apa-apa perubahan yang ada pada badan kita, okey, ketika hamil tu, terus pergi jumpa dengan doktor, refer dengan doktor, biar dia orang check dulu. Sebab kita tengah bawa nyawa satu lagi ni. Kita bawa anak kita ni. Okey. Lepas tu ikut apa yang Kak Mas beritahu tadi, pantang larang tadi tu. Yang pertama, kena berhenti merokok. Tak kira lah mak, si ibu ke, termasuklah si ayah tu, kena committed. Okey, dua-dua berhenti merokok. Yang kedua, kena elakkan minuman yang beralkohol dan juga berkafein. Okey, kalau nak juga kafein, boleh ambil kopi yang decaf. Okey. Lepas tu yang ketiga apa dia? Yang ketiga kena makan. Okey, kena makan suplemen prenatal tu lah. Semua suplemen prenatal kena ambil, kena makan vitamin semua yang klinik bagi tu. Okey. So itu adalah 3 pantang larang yang Kak Mas boleh share dengan you all hari ni. So jangan lupa untuk sentiasa follow page ni. Sebab apa? Sebab kita akan buat kontes. Kita akan buat kontes cash reward. Kontes cash reward. Apa yang you all perlu buat adalah kena like, kena share dan kena komen setiap post yang kita letak di page ni. Sebab kita nak bagi cash reward tu untuk kita punya follower setia. Follower setia dekat page ni. Okey? Tak rugi kalau nak ikut nak follow page ni. Sebab apa? Sebab dalam page ni Biman HQ Pakar Penyusuan ni, kita akan share banyak info, promo untuk produk pun kita akan share dekat sini. Apa-apa info terbaru tentang ibu hamil ke ibu menyusu, semua kita akan share dekat sini. Okey. So yang mana yang nak dapatkan Biman, boleh WhatsApp dekat nombor yang Kak Mas dah pin dekat situ. Okey. Sekarang kita memang dah start promo, start daripada semalam sebenarnya. Promo untuk 2 botol ke atas. Nak tahu apa promo tu, kena WhatsApp dekat nombor yang Kak Mas dah pin tu. Kita bagi harga yang murah tau. Harga yang murah. Banyak lagi free gift yang kita nak bagi. Benda-benda free pun memang banyak. Okay. So nak tahu apa dia promo yang kita buat, kena WhatsApp nombor yang Kak Mas dah pin kat situ. Okay. So itu saja daripada Kak Mas. Terima kasih pada semua yang tengok. Okay, jumpa lagi. Bye.